قولي اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla amma ba'd. Alhamdulillah bertemu pada tengah hari ini dengan keizinan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada hari yang ke-18 daripada bulan Syawal Al-Mubarak. Jadi majoriti di kalangan kita di Malaysia ni masih lagi berada di dalam mood Idul Fitri Al-Mubarak. Jadi apapun alhamdulillah dan tahniah kepada pihak surau kerana telah memulakan kelas pengajian seawal minggu ini. Sedangkan masih banyak lagi pusat-pusat pengajian sama ada di pejabat, di surau atau masjid yang masih belum memulakan sesi pengajian, kecuali saya yakin hanya pada minggu hadapan sahaja mereka akan memulakan sesi pengajian. Tetapi alhamdulillah di peringkat kita telah memulakan seawal daripada hari semalam dan diikuti insya-Allah seperti jadual-jadual yang biasa ataupun seperti rutin jadual pengajian yang ada pada setiap bulan, dan mudah-mudahan dengan majlis-majlis ilmu yang sebegini akan meningkatkan lagi pemahaman kita terhadap agama dan mudah-mudahan akan menambah lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tengah hari ini kita menyambung pengajian daripada kitab pengajian 40 hadis akhlak yang mulia, yang mana bagi mempunyai kitab kita lihat pada hari ini hadis yang ke-39 ya. Jadi tajuk hadis yang ke-39 mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Jadi apa saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas setiap orang-orang Islam, apa tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh setiap orang-orang Islam sama ada secara individu ataupun kumpulan bila melihat di sana ada sekumpulan ataupun ada segolongan kecil orang-orang Islam yang saling bermusuh-musuhan di antara satu dengan yang lain. Jadi apa tanggungjawab yang perlu kita lakukan? Apa peranan yang perlu kita mainkan supaya permusuhan, perpecahan, pertelingkahan yang terjadi di kalangan sesama umat Islam tidak merebak dan menjadi lebih memudaratkan. Mudah-mudahan dengan peranan yang dimainkan oleh orang-orang Islam yang memahami hadis ini secara baik, maka permusuhan, persengketaan itu akan berjaya didamaikan. Jadi kita mestilah menjadi di antara orang-orang Islam yang memainkan peranan untuk mendamaikan masyarakat ataupun kumpulan atau individu umat Islam yang berada di dalam persengketaan. Tak kisahlah apa sebab dan punca kepada terjadinya permusuhan, perselisihan, persengketaan di kalangan sesama umat Islam, maka kita yang melihat fenomena itu tidak boleh hanya mendiamkan diri dan membiarkan keadaan menjadi lebih parah. Apatah lagi jika tidak membantu untuk mendamaikan, kita pula terlibat memainkan peranan sehingga menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Maka ini merupakan antara perkara yang sangat-sangat dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni kita ambil dahulu matannya sebelum kita lihat terjemahan dan kemudian membaca syarah daripada hadis. Hadis yang ke-39 mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. An Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqah qalu bala ya Rasulullah qala islahu dhatil baini fa inna fasada dhatil baini hiyal haliqah. Itu matan hadis ini. Seulang balik membaca matan hadis ini. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqah qalu bala qala islahu dhatil baini fa inna fasada dhatil baini hiyal haliqah
rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Jadi itu matan hadis atau teks hadis. Kita akan lihat dan dengar terjemahan daripada hadis. Daripada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, hendakkah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih tinggi daripada darajat puasa, sembahyang dan sedekah? Maka Nabi menawarkan kepada para sahabat, mahukah kamu jika aku menunjukkan kepada kamu suatu amalan yang pahalanya lebih besar daripada puasa, sembahyang dan sedekah? Jadi puasa, sembahyang dan sedekah yang disebut di dalam hadis ini merupakan puasa dan sembahyang atau sedekah yang dihukumkan sebagai sunat, bukan puasa, sembahyang dan sedekah yang fardu. Maknanya kalau sebut dalam konteks puasa sunat, bukan puasa fardu. Solat sunat, bukan solat fardu. Sedekah juga adalah sedekah sunat, bukan sedekah fardu, yakni zakat. Jadi maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang jika kamu lakukan maka lebih besar pahalanya berbanding daripada kamu berpuasa sunat, berbanding daripada kamu mengerjakan solat sunat, berbanding daripada kamu memperbanyakkan infak harta dan sedekah. Lalu dijawab, disahut oleh para sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, kami mahu. Pastilah. Lalu sahabat tidak pernah, kita kata, menolak apa sahaja tawaran yang ditawarkan oleh Nabi SAW, kerana tawaran yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW merupakan tawaran yang membawa keuntungan dunia dan akhirat. Jadi amat rugilah kalau Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat dengan sesuatu tawaran lalu ditolak oleh para sahabat. Contohnya dengan mereka mengatakan, tidak mengapa, kami tidak mahu ya Rasulullah. Tak pernah ada dalam riwayat. Jadi bila Nabi menawarkan kepada mereka, maukah aku tunjukkan kepada kamu sekian dan sekian dalam konteks kelebihan dan ganjaran, pasti confirm jawapan para sahabat, mau ya Rasulullah. Jadi itulah sikap para sahabat terhadap Nabi SAW. Jadi bukan sekadar mereka itu mahu mendengar dan mengetahui apa yang akan ditawarkan oleh Nabi SAW, tetapi menurut para ulama, para sahabat juga bertungkus lumus, bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan perkara-perkara yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Jadi kita ni mungkinlah sekadar berminat sajalah nak dengar apakah kelebihan-kelebihan, apakah fadail terhadap sesuatu amalan jika dilakukan, setakat tu sajalah. Tak diikuti dengan melakukan amalan tersebut. Inilah bezanya mungkinlah kita generasi akhir zaman dan para sahabat Nabi SAW, yang mereka mendengar perkara-perkara yang baik dan mereka lakukan perkara tersebut. Kita pula dengar perkara baik, tahu, faham. Contoh apa? Contoh puasa 6 di dalam bulan Syawal, selepas daripada berpuasa sebulan di dalam bulan Ramadan. Tahu, saya rasa tak ada orang Islam di Malaysia yang tak tahu. Kelebihannya sama seolah-olah berpuasa setahun penuh. Tetapi berapa ramai yang berpuasa? Kalau open house, open pejabat hari-hari bila nak puasa. Ni dah masuk 18 Syawal. Tapi di sini tak adalah. Mungkin tempat-tempat lain ni banyak saya terima kiriman gambar sahabat-sahabat yang sedang berada di majlis rumah terbuka di pejabat masing-masing, di institusi masing-masing. Sampai hari ni kan dah 18 Syawal. Hujung minggu ni penuh lagi kan. Sampai kadang-kadang sampai terlajak bulan Zulkaidah. Kita faham tak kelebihan puasa 6 dalam bulan Syawal? Faham. Nak dengar tak kalau saya nak sampai ke hadis tersebut? Mau. Semua orang nak dengar. Tapi dalam pelaksanaan masih kurang lah, masih kurang. Begitu jugalah dengan perkara-perkara yang lain, sama. Maka berbeza kita dan para sahabat. Para sahabat bila mereka mengatakan mahu ya Rasulullah, kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang jika kamu lakukan pahalanya lebih besar daripada puasa sunat, sembahyang sunat dan sedekah? Kata sahabat, mau ya Rasulullah.
Maka Nabi sampaikan dan sahabat berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan. Jadi kita cubalah mencontohi para sahabat, generasi para salaf bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan perkara-perkara yang ditawarkan oleh Rasulullah dan ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab peluang-peluang sebegini tidak datang berulang-ulang kali, kemungkinan hanya sekali di dalam kehidupan kita. Jadi berusahalah, jika punya kesempatan boleh buatlah. Sebab kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Nabi SAW ini merupakan janji daripada Allah Subhanahu wa taala. So bila kata Nabi pahalanya lebih besar daripada pahala salat sunat, puasa sunat dan sedekah, itu pasti. Itu pasti. Dalam konteks Allah yang mengurniakan ganjaran, pasti ganjaran yang akan ditawarkan oleh Allah sama seperti yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa jawapan para sahabat? Kami mahu ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ini teksnya. Ini yang nak kita ambil daripada hadis ini. Kata Nabi, iaitu amalan yang mendatangkan pahala yang lebih besar daripada puasa sunat, solat sunat dan sedekah, iaitu amalan apa? Amalan ini kata Nabi, iaitu mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Kamu mendamaikan pihak yang bertelingkah. Kamu mendamaikan golongan yang bermusuh-musuhan. Makna kamu kena jadi pendamai di antara dua kumpulan umat Islam yang bergaduh. Ini bukan satu perkara mudah untuk dilaksanakan. Jadi apakah amalannya? Itulah mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, kerana kejahatan persengketaan itu membawa kepada kemusnahan agama. Jadi kata Nabi, kamu kena lakukan. Jadi apa yang perlu kamu lakukan untuk mendapat ganjaran yang hebat tadi? Kamu kena mendamaikan islahu dzatil baini. Kamu kena mendamaikan dua pihak yang bermusuhan. Tak kisahlah individu dan individu ke, beberapa orang dan beberapa orang yang lain ke, kumpulan dan kumpulan ke, puak dan puak ke, kaum dan kaum ke, maka kamu sebagai orang Islam kena mengambil peranan dan tanggungjawab mendamaikan mereka yang berada di dalam persengketaan. Kenapa kena didamaikan? Sebab persengketaan, yakni perseteruan, permusuhan, perpecahan itu boleh membawa kemusnahan kepada agama. Jadi umat Islam ini akan menjadi lemah disebabkan persengketaan, permusuhan, pertelingkahan yang berlaku di kalangan sesama umat Islam. Dan inilah fenomena yang sedang kita lalui pada saat ini, begitu ketara, bukan hanya dalam konteks lokal, bahkan dalam konteks antarabangsa. Kita baru saja mendengarkan berita peperangan yang berlaku di negara Sudan yang melibatkan dua pihak daripada kalangan sesama Islam. Ini sedang terjadi. Begitu jugalah dalam konteks yang lain, banyak. Ini mengakibatkan apa kesan daripada pergaduhan sesama umat Islam. Fasada dzatil baini hiyal halikah, maka permusuhan itu akan membawa kepada kemusnahan agama. Jadi Islam akan jadi lemah. Bila orang Islam saling bergaduh antara satu dengan yang lain, maka yang ruginya agama. Yang ruginya agama. Satu lagi dalam konteks moralnya kepada orang yang bukan Islam, mereka tak akan tertarik kepada Islam kerana melihat Islam itu adalah agama pergaduhan, permusuhan dan persengketaan. Jadi setiap orang Islam berdasarkan hadis ini dipesan, diingatkan oleh Nabi SAW untuk mengambil tanggungjawab, mendamaikan mana-mana umat Islam yang berada di dalam permusuhan dan persengketaan. Jadi bukan suatu tugas yang mudah lah, sebab nak menjadi pendamai ini dia mesti bersikap neutral. Dia mesti berdiri di atas prinsip kebenaran. Sebab kadang-kadang cabaran kita ni sentimen, sentimen kawan, sentimen keluarga, sentimen ada kepentingan. Jadi bukan senang nak jadi pendamai ni. Nak jadi orang tengah yang benar-benar neutral, tak menyebelah mana-mana pihak kecuali stand dia kebenaran. Ini bukan suatu perkara yang mudah. Lepas tu dalam Quran ada banyak ayat yang menyentuh tentang itu. Bahkan di dalam Quran juga ada banyak ayat yang menyentuh tentang ancaman Allah kepada orang-orang yang membiarkan berlakunya perpecahan, apatah lagi yang terlibat sehingga memudaratkan lagi perpecahan yang telah sedia ada. Contohnya dengan memainkan peranan sebagai pengadu domba, memainkan peranan sebagai, dalam konteks peribahasa Melayu, sebagai batu api yang suka menabur-nabur cerita yang tidak benar kerana dia rasa seronok dengan permusuhan, perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam. Jadi kita kena berhati-hatilah, jangan sampai kita berpihak kepada pihak yang salah, jangan sampai kita menjadi bukan pendamai tetapi pemecah belah yang lebih memudaratkan.
Jadi setiap tindakan kita, ucapan kita mesti membawa maksud islah, mendamaikan. Mesti ada maksud untuk memperbaiki hubungan. Maka ini perlu dilakukan oleh setiap orang-orang Islam. Tetapi fenomena sekali lagi lah yang terjadi di kalangan kita, kalau kita lihat dalam konteks Malaysia, saya tak nak pergi jauh-jauh, Sudan tu jauh sangat. Tengok dalam konteks Malaysia, perpecahan yang terjadi di kalangan sesama umat Islam sangat-sangat membimbangkan. Kalau sekadar berlakunya perbezaan pendapat, berselisih di atas perkara pilihan, ini tak ada isu. Tetapi jangan membawa sampai kepada permusuhan dan perpecahan. Bahkan kita pernah ada dulu dalam konteks Malaysia, kita pernah ada satu zaman yang dikenali sebagai zaman takfir ataupun zaman kafir mengkafir. Kita pernah lalui zaman itu. Zaman takfiri, maksudnya zaman saling kafir mengkafirkan. Yang tak sahluan kafir. Dia saja yang betul, semua orang salah. Dia tak nak terima pandangan orang lain. Ini kita pernah lalui zaman itu. Sehingga pernah terjadi dalam konteks negara kita, satu masjid mempunyai sebanyak 2 imam dan beberapa bilangan jamaah. Ada orang Islam yang meninggal dunia tak diuruskan oleh sebahagian orang Islam yang lain. Pernah berlaku di era 70-an, 80-an lebih ketara. Pernah berlaku kenduri-kenduri yang diadakan diboikot oleh sebahagian orang Islam kerana persengketaan tadi. Bahkan sampai membawa kepada perceraian. Ini lebih kritikal. Lebih dahsyat lagi sampai menghukumkan tidak Islam kepada golongan yang dimusuhi. Ini perkara-perkara yang kalau dibiarkan, kalau kita tak ambil hadis ini sebagai suatu motivasi kepada kita, maka perpecahan itu apa kesan yang paling besar kata Rasulullah? Al-halikah, akan membawa kemusnahan kepada agama. Jadi musuh Islam akan bertepuk tangan melihat perpecahan yang terjadi di kalangan sesama umat Islam. Mereka akan menjadi pemerhati kepada keadaan yang terjadi itu. Ini yang terjadi. Dan kita tak nak membiarkan musuh berada dalam keadaan gembira dengan perpecahan dan kelemahan yang sedang dihadapi oleh kita. Jadi kita perlu mengambil tanggungjawab, pulihkan balik hubungan yang kita kata terjejas tadi, dan di sana mesti ada sebahagian orang Islam yang mengambil peranan untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Jadi kita dalam konteks ni kena bijaklah, jangan kita menjadi, saya kata tadilah, bukan menjadi pendamai tetapi menjadi pemecah belah yang lebih memudaratkan. Hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan tulisan, hati-hati dengan apa yang kita kongsi. Ini bukan hanya dalam konteks organisasi, bukan dalam konteks kepartian, juga dalam konteks kekeluargaan, dalam konteks yang lebih kecil daripada itu. Contoh kita lihat secara mudah dalam konteks rumah tangga misalnya. Di konflik-konflik rumah tangga yang terjadi di negara kita ni kadang-kala berpunca daripada pihak yang pihak ketiga, maksud pihak yang tak ada kaitan langsung dengan hubungan rumah tangga tersebut. Ni masalah. Kita menjadi orang yang menabur kisah, yang menabur cerita-cerita fitnah, yang menjadi orang yang memecah belahkan lagi hubungan yang telah sedia retak. Ni kena hati-hati. Sebab tu ni kena ambil peranan berdasarkan hadis. Kalau kita berjaya lakukan itu, kata Nabi, pahala yang Allah tawarkan lebih besar daripada kamu berpuasa sunat kalah puasa 6 bulan Syawal. Lebih besar daripada kamu menunaikan salat sunat kalah kalau dia sembahyang tiap hari, sembahyang duha pun kalah dengan amalan ni. Begitu juga dengan sedekah sunat, besar infak dia pun kalah kalau dia berjaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Maka ini janji dan tawaran yang ditawarkan oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi sebut macam ni? Sebab kita faham macam mana kisah yang terjadi selepas daripada penghijrahan Rasulullah SAW. Nabi menghadapi satu masalah di peringkat awal Madinah, itulah mendamaikan di antara dua puak besar Madinah Arab yang bersengketa, di antara Aus dan Khadraj. Ini bukan kerja mudah. Mereka berperang ratusan tahun, saling bunuh-membunuh sesama mereka. Dia bukan mudah tugas Rasulullah. Maka Nabi seorang diri tak akan mampu lakukan sebagai seorang manusia. Maka Nabi mengharapkan support, sokongan daripada umat Islam yang lain. Maka Nabi nyatakan hadis ini dengan maksud nak menarik sokongan, supaya ada yang bersama-sama Rasulullah di dalam mendamaikan Aus Khadraj yang bersengketa. Jadi kalau Nabi seorang diri, secara tenaga manusiawi ini tak akan mampu. Mana-mana mungkin kan Nabi nak mendamaikan dua puak yang besar. Aus Khadraj ni bukan jenis kampung dua kampung, ini jenis kabilah. Mana kabilah ni kelompoknya besar. Maka kalau setakat Rasulullah SAW dengan kudrat manusiawi ini tak akan mampu. Maka Nabi lontarkan hadis ini untuk mendapatkan sokongan daripada Aus baik, daripada Khadraj baik. Maka kamu wahai Aus dan Khadraj yang bersengketa, kamu kena faham,
Islam agama perdamaian. Kamu kena faham, selagi kamu bermusuhan, kamu akan lemah. Sebab kita tahu ya, waktu itu situasi di Madinah, kita faham ya, selain daripada Aus Khazraj, yang tinggal bersama mereka di Madinah adalah 3 kabilah besar Bani Israel, 3 kabilah besar kaum Yahudi. Ni dia ada musuh sedia ada di situ. Ada Quraizah, ada Bani Nadir, ada Bani Kainuqa. Dan mereka memainkan banyak peranan untuk mengekalkan pergaduhan di antara sesama Aus dan Khazraj. Ini kalau kita balik pada sejarah Madinah sebelum hijrah Nabi SAW, yang menjadi pengadu domba, yang menjadi punca kepada pergaduhan yang berterusan adalah golongan Yahudi. Dia yang menyebabkan. Ya, mana Bani Nadir, Quraizah, Kainuqa tu ada mendukung, ya, sama ada Aus atau mana Aus dan Khazraj didokong, mereka itu didokong oleh orang-orang Yahudi. Ya, dokongan tu sama ada dalam bentuk wang, sama ada dalam bentuk persenjataan. Kerana orang Yahudi mendapat manfaat yang banyak daripada permusuhan Aus dan Khazraj. Memang dia tak nak perdamaian. Dan kalau Aus dan Khazraj berjaya dipersaudarakan, ini musibah besar kepada kelompok Yahudi di Madinah. Dan ini berlaku bila mana mereka berjaya dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Ya, dan apa kesan akibat? Terusir orang-orang Yahudi daripada Madinah. Ni yang kita nak. Ya. Lepas tu dalam konteks apa pun, yang namanya perpecahan ni mesti ada players di belakang, mesti ada tangan-tangan yang sedang menggerakkan perpecahan tersebut. Ini secara kajiannya begitu. Ya, yang memainkan sentimen, yang menjadi batu api, yang menjadi pengadu domba. Ya, waktu tu dah okey dah. Dalam konteks rumah tangga lah, kecil sikit skop dia kan. Dalam konteks rumah tangga, suami isteri tu dah okey dah. Ya, tetapi akhirnya bersengketa semula sebab di sana kemungkinan besar ada pemain-pemain yang sedang berusaha untuk mengeruhkan kembali keadaan ni. Memang ada. Sebab tu kita kena bijak. Sebab tu dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, apa kata Nabi? Kata Nabi, la yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang mengadu domba. Nammamun ni orang yang memecah belah. Ya, jangan ingat kita selamat, jangan ingat kita boleh gembira dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Jangan ingat kita boleh seronok melihat perpecahan yang terjadi sama ada bentuk kekeluargaan atau masyarakat. Namamun la yadkhulul jannata namamun. Tak akan masuk syurga orang yang menjadi pemecah belah, pengadu domba sehingga berlakunya pecah belah di kalangan masyarakat. Ni kena hati-hati. Ya, makna secara bahasa mudahnya, si batu api tak akan masuk ke dalam syurga. Masuk batu api ni apa? Batu api ni orang yang mencari jalan supaya keadaan tu menjadi lebih kelang kabut. Permusuhan yang kecil jadi lebih besar. Tengok tak cerita Piramli, filem apa tak Piramli? Doremi apa? Doremi lah kot yang waktu 3 orang, Do ke Re ke Mi. Waktu siapa dia minta kerja? Do dengan Re lah kan. Yang pergi pejabat buruh minta kerja tu kan. Tompel lah almarhum dan siapa lagi tu Ibrahim Din. Kan minta kerja lah hari tah pendek cerita gaduh kan. Dia gaduh dua tu kan, dia dah nak tengkar gaduh. Ada batu api ni, dia Namamun ni. Yang tak semena-mena, dia jumpa satu kertas, dia koyak 2 kertas tu, dia letak di kepala-kepala, dia letak ni kepala bapak kau, ni kepala bapak dia. Kau berani kau pijak lah. Ni Namamun. Ya, Namamun mana orang yang mencari jalan supaya berlakunya persengketaan. Tapi sebaik si Do dan Re, Do saya ingatlah dengan Re, dia jawapannya bijak. Dia kata okey, ni kepala bapak aku, ni kepala bapak kau. Kepala bapak kau mana? Dia kata kan. Kan Piramli punya sinis. Ya, ni kepala bapak aku, kepala bapak kau. Sebab yang letakkan 2 kertas tu suruh mereka ni memijak kepala bapak mereka masing-masing kan. Tapi pandai pula yang 2 orang ni. Dia kata kepala bapak kamu mana pula? Dia kata kepala bapak aku tak adalah. Akhirnya dia yang dipukul oleh kedua-duanya. Ini saya nak cerita tentang Namamun tu siapa. Jadi kita jangan jadi seperti itu sebab kesannya besar. Tak akan masuk syurga orang yang terlibat dalam kerja-kerja begitu. Sebab tu hati-hatilah. Kadang kita ni bukan menjadi pendamai, kita memecah belah. Kalau suami macam tu, minta cerai je lah. Ni Namamun. Kalau isteri macam tu, kat luar tu berlambak lagi ramai. Ini Namamun. Ini Namamun ni. Dia memecah belah kan. Kalau kawan macam tu tinggalkanlah, kat luar sana ramai lagi kawan yang boleh kita cari. Ini Namamun. Ataupun dia mendatangkan ataupun dia pun memberikan pandangan-pandangan yang bukan membawa kepada maksud islah perdamaian, tetapi membawa maksud kepada permusuhan. Kau tumbuk je dia, kau jangan maafkan dia, kau cakap kat dia jumpa hari kiamat. Ni geng-geng Namamun tu. Namamun patut dia cakap, alah apa salahnya, bermaaf-maafan lah.
Alah perkara macam tu bersabarlah. Mungkin waktu tu dia sekian dan sekian. Ya, maka bila dia reda nanti, contoh ini lawan daripada sifat namamun. Namamun ni dia pembatu api. Ya, batu kita kena ingat, syaitan memang suka. Syaitan berseronok gembira melihat kepada perpecahan dan permusuhan. Batu dalam Quran. Surah apa? Surah Al-Maidah ayat 91. Apa kata Allah? Innama yuridu syaitanu innama syaitanu yuridu bainakumul adawata wal baghdha. Innama syaitanu yuridu bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, amat suka untuk menimbulkan antara sesama kamu yang namanya permusuhan dan kebencian. Jadi syaitan memang dia support apa saja yang matlamatnya permusuhan. Ya, maka syaitan akan dokong. Syaitan akan mainkan sentimen. Syaitan akan gembar-gemburkan. Syaitan akan beri macam-macam idea kepada orang yang menjadi pemecah belah tadi. Memang syaitan dia tak suka lihat perdamaian. Ini kita sebut dalam konteks, saya sentuh dalam konteks negara ni. Sebab tu hari ini kita berhati-hati. Sebab ya, kalau kita di mana-mana pun kita ada media sosial, kita tengok ni kadang-kadang media sosial ni berhati-hati. Ya, ada yang bermanfaat, ada yang langsung tak bermanfaat, ni banyak ni. Hari ini kita ada semua orang, ada media sosial, ada Twitter, macam-macam lah. Kita boleh baca macam-macam maklumat. Tetapi kumpulan namamun pun memang ada di dalam, ada segelintir kumpulan yang bersifat dengan sifat namamun tadi pada media sosial. Mereka bergerak sebagai pemecah belah. Dia ada, dia punya apa dipanggil tu? Apa cyber, apa tu panggil? Cyber warrior, keyboard warrior. Dia ada kumpulan-kumpulan ni. Ya, dia sentiasa mencetuskan sangka buruk. Ya, dia sentiasa mencetuskan apa? Sentimen-sentimen yang tak sihat ni banyak ni. Ya, tak kisahlah apa namanya pun. Ya, jabatan pengadu domba ke. Ya, jadi kita kena hati-hati, kita kena bijak. Orang Islam bila faham hadis Nabi ni, bila kita baca, kita kata perkongsian-perkongsian sebegitu, kita kena tapis. Ya, kalau tak perlu dan tak mendatangkan manfaat, kita padam. Tak perlu kita sebar dan kongsikan dengan pihak lain. Ini sentimen. Dia ada kumpulan yang memainkan peranan macam tu. Dia ada kumpulan, dia ada jabatan-jabatan dia tadilah. Tak kisahlah apa nama jabatan tu pun. Jadi kita kena berhati-hati, sebab kalau ini terjadi, kata Nabi, kesannya amat besar. Dia menimbulkan kerosakan, kemusnahan kepada agama. Agama akan jadi lemah. Ini logik. Ini logik. Lepas tu saya kata tadi, kenapa Yahudi terusir dari Madinah? Kerana Aus dan Khadraj berjaya dipersaudarakan oleh Rasulullah. Bukan setakat itu sahaja, orang-orang muhajirin yang berhijrah pada Mekah dipersaudarakan dengan orang-orang Al-Ansar. Ni Rasulullah, itu perkara paling besar yang Nabi lakukan. Kalau kita lihat dalam Quran, tadi contoh Al-Maidah 91 kan, kita ambil surah Al-Hujurat ayat 10, apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, ni ayat besar. Dan surah Al-Hujurat, hanya sesungguhnya setiap orang beriman itu adalah bersaudara. Ini perkara besar ni. Innamal mu'minuna ikhwah. Kamu kena ingat, setiap orang yang beriman tu adalah bersaudara. Kita ni bersaudara dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang mengikat hubungan persaudaraan kita. Fa aslihu baina akhawaikum, apa sambungan ayat Al-Hujurat yang ke-10, maka damaikanlah dua kumpulan saudara kamu yang bersengketa. Kamu orang beriman kena tahu, yang pertama, setiap kita ni bersaudara. Kalau kita gaduh sesama kita pun sampai berbunuh-bunuhan, ya ruginya kita. Tengok di Sudan sekarang, kematian dah mencecah hampir 1,000 orang. Sesama kita je. Bulan Ramadan perang, raya perang. Ya, pernah terjadi juga di beberapa negara Arab dalam konteks musim Arab Spring. Ya, lebih kurang 10, 11, 12 tahun yang lalu. Tengok berbunuhan sesama orang Islam. Ya, bergaduh kan. Kematian bukan sikit, tapi melibatkan jumlah kematian besar. Banyak ni contoh, negara Mesir, negara Libya, negara Tunisia, negara Algeria. Ini perpecahan sesama orang Islam. Sampai hari ini masih terjadi konflik di Somalia. Ya, terkini saya sebut tadi konflik di Sudan, konflik di Yaman, nampak. Ini bukan main-main. Orang bukan Islam tak terlibat sedikit pun secara langsung. Kita sama kita yang bergaduh. Sebab tu impaknya besar. Al-halikah, ini kemusnahan pada agama. Kalau orang Islam berterusan macam ni, ada kita berlindung kepada Allah lah, daripada suasana dan keadaan sebegitu terjadi di negara kita. Tak nak lah. Ya, kita dah melalui fasa Ramadan, berada dalam bulan Syawal.
Ya, tak kisahlah sekarang ni siapa buat jamuan open house, pergi je lah. Ya, ada ke lapangan, pergi saja, sertai saja. Jangan lihat latar belakangnya siapa, hostnya siapa, tuan rumah, tak perlu. Ya, jangan pula kita menapis ini kumpulan saya atau bukan, tak perlu. Ya, ini geng saya atau bukan. Lebih dahsyat lagi, ini parti saya atau bukan. Ya, tak perlu ada. Cuma sekali tadi Islam tak melarang perbezaan pendapat, perbezaan cita rasa, perbezaan apa lagi, itu tak ada larangan dalam konteks berbeza itu. Cuma jangan perbezaan itu mencetuskan keadaan yang lebih parah, itulah sampai membawa kepada permusuhan, perbunuhan, ya, saling salah menyalahkan, lebih dahsyat bunuh membunuh, kafir mengkafirkan. Itu tak nak. Ya, sebab tu setiap orang kat Malaysia tak boleh claim dia lebih baik daripada orang lain. Ya, Islam saya sebab saya ustaz kan lebih baik daripada kamu yang baru nak start, contoh. Tak boleh claim macam tu. Islam dia lagi bagus daripada dia, tak. Islam orang Arab Saudi lebih bagus daripada Islam orang di Malaysia, tak ada jaminan. Ya, Islam mereka ni lebih bagus daripada kita ustaz, tak ada. Orang tak boleh claim dia terbaik. Ha? Sebab kebenaran baik atau tidak tu hakikatnya pada Allah. Ini benda-benda lah. Sebab kadang-kadang sentimen-sentimen macam ni lah yang menjadi sebab kepada perpecahan. Ya, kita pun dalam bertutur kata, dalam berkomunikasi, dalam bergaul dia kena hati-hati lah. Ya, jangan kita trigger kepada perkara-perkara yang faham tak? Jangan trigger lah. Hari orang suka kan, suka cari sebab, cari pasal lah kata lah. Ya, jamuan raya kan, sedang-sedang makan sate, makan nasi, makan rendang, makan lemang, nasi impit lah, bukan nasi. Tengok makan ni, ya, dia soalan trigger tau, dia saja cetuskan suasana. Ya, ramai ni, ini mesti penyokong kumpulan kita yang ramai ni. Dia cari soalan macam tu. Boleh faham saya tak? Dia saja main. Ataupun datang majlis pakai slogan dan baju-baju kumpulan tertentu. Pasal apa? Pakai baju Melayu sudah. Ya, baju Melayu pula dengan warna-warna yang melambangkan dia daripada kumpulan tertentu. Jangan trigger lah. Sekarang ni orang tengah panas tu, dah sensitif. Ya, dia tak boleh, dia kena smart. Sikit aja ada spark. Ya, jadi kena bijak. Ya, tak payahlah nak cetukkan suasana macam tu. Ya, tak perlu nak mainkan sentimen, ya, menti besar sesebuah negeri ni bukan anak tempatan negeri tersebut. Tak payahlah. Contoh ini tak ada kena-mengena dengan hidup atau mati. Jangan trigger. Sebab apa? Sebab dia boleh menimbulkan, dia sekarang ni dia cari sebab je. Ya, macam ada hubungan rumah tangga pun sama lah kan. Hubungan rumah tangga pun kena cermat. Ya, silap cakap habis. Kena faham mana sensitif dan tidak. Ini penting dalam menjaga kerukunan tadi. Kalau tak faham yang tu, ya, straightforward, right on the dot, salah lah. Itu dia Islam. Rasulullah SAW dah ajar dah cara komunikasi, cara bercakap. Apa kata Nabi dalam konteks bercakap? Kata Nabi, ya, khatibin nas ala qadri ukulihim, bercakap dengan manusia menurut kadar kemampuan akal mereka masing-masing. Ya, tak boleh kamu nak bantai cakap saja, sebab dia boleh kadang-kadang menjadi sebab kepada berlakunya permusuhan. Ada, sebab tu dia kena hati-hati. Ni kenalah, ini benda-benda kecil, benda besar lagi lah. Ya, jadi tak payah nak main sentimen, sebab dia akan membawa perpecahan dan membawa kepada kerugian. Jadi hadis secara mudah apa? Nabi nak ingatkan kita jangan jadi penonton. Jangan jadi penonton terhadap perpecahan yang berlaku di kalangan sesama orang Islam. Yang mana kita kena ambil tanggungjawab dan peranan, fikir macam mana nak damaikan mereka ni. Dalam konteks kejiranan, jiran kita si A, jiran kita si C bergaduh, kita jiran B, A sebelah kanan, C sebelah kiri. Macam mana nak damaikan dua orang ni? Tak boleh kita ambil sikap, tak apalah, saya raya dua-dua rumah saya pergi ustaz. Si A tak pergi rumah C, C tak pergi rumah A, tu lantak mereka lah. Yang penting saya raya dua-dua rumah, anak saya dapat duit raya daripada kedua-dua rumah. Contoh. Tak boleh main macam tu. Ya, kena ambil tanggungjawab. Macam mana nak damai? Sebab ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, tidak dianggap berbohong, mafhum hadis sahih. Ya, jika kita melakukan sesuatu yang tidak betul dengan maksud untuk mendamaikan dua orang yang sedang bergaduh, li islah baina apa kata Nabi tidak dianggap berbohong dan berdusta orang yang berbohong untuk mendamaikan dua pihak yang bergaduh. Kan ustaz-ustaz tu guru kita dah bagi banyak contoh.
Ya, kita tengok si A, si B di pejabat misalnya tak bertegur siapa. Kita ni kawan dua-duanya. Kedua-duanya kawan kita. Jadi kita kena ambil tanggungjawab. Sampai kita terpaksa memainkan satu isu yang tak betul, ya, dengan maksud nak damaikan kedua-dua pihak. Kan banyak contoh yang telah diberikan. Contoh, pergi kepada pihak A, kata CC kirim salam. Tanya khabar kamu. Ya, kamu ni lama dia tak temui. Jadi memang dia terkejut, sebab itu musuh yang memang dah tak bercakap dengan dia lebih daripada 1 tahun. Lalu kita khabarkan khabar macam tu, jadi dia mungkin terkejut. Dan akhirnya kita pun beritahulah, betul dia tanya tentang kamu. Dan akhirnya dia pun dalam keadaan bersalah, dia pun kata okeylah kalau macam tu, sampaikan salam saya pada dia. Kita pun pergi balik kepada CC, cakap macam tu. Ya, si A kirim salam pada kamu, CC pun akan terkejut. Macam mana mungkin saya tak bertegur siapa lebih 1 tahun. Ya, jadi akhirnya dengan sebab usaha kita yang tak betul tu, dalam kurungan lah, yang dummy tu, usaha kita yang tipu lah bahasa mudahnya, yang dusta tu, berdamai kedua-dua pihak A dan C. Dalam Islam itu tak dianggap sebagai satu pembohongan yang berdosa. Makna sampai peringkat macam tu. Maka ada hadis Nabi SAW berkaitan sama juga. Yang kata Nabi ada 3 perkara kalau tak betul pun tak dianggap sebagai berdosa. 3 perkara yang tak betul tak dikira sebagai dosa. Apa yang pertama kata Nabi? Dalam peperangan, fil ma'rakah. Dalam peperangan ni memang ada propaganda. Propaganda tu bukan benda betul. Ya, jumlah bilangan anggota tentera sekian, kekuatan ketenteraan, padahal tak kuat mana pun, tapi bagi musuh takut. Itu fil ma'rakah. Memang kena ada strategi macam tu. Itu satu. Yang kedua kata Nabi, tak dianggap sebagai satu pendustaan bila mana isteri membohongi suaminya dan suami membohongi isterinya untuk kerukunan rumah tangga. Maka dalam seni rumah tangga ni dia ada banyak trik, macam magic show jugalah. Ya, so kalau tak faham trik-trik ni memang susah nak jalani kehidupan berumah tangga ni. Ya, dia kena faham dia punya pasang surut, ya, dia punya waktu turun naik, dia kena faham. Lepas tu jangan bagi air masuk dalam kapal. Tak kisah. Lebih kurang. Yang makna sebagai suami atau isteri kena tahu. Dia kena faham betul-betul bahtera rumah tangga ni macam mana. Ya, sebab tu dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih, tidak dianggap satu pendustaan, yakzibur rajulu mar'atah, bila mana seorang suami dia tipu isteri dia. Ya, dan menipu isteri ataupun isteri menipu suaminya. Maka dalam kes rumah tangga, suami isteri itu boleh saling kadang-kadang cakap tak betul antara satu dengan yang lain, tapi dengan maksud apa? Untuk kerukunan rumah tangga. Faham tak? Banyaklah contoh-contoh kau nak bagi kan. Kita sebagai orang lelaki yang ada isteri, jangan terus straight to the point kan. Jangan jawab jujur je kan. Sebab kadang kejujuran yang saya bukan nak galakkan supaya menipu, tidak. Ini panggil seni tadi. Dalam hadis dibolehkan. Sebab kadang-kadang isteri kita ni bukan sama sifat, tabiat, pemahaman. Ya, kita balik hospital, medical check up kan. Dapat keputusan memang kalau sihat boleh jadi sakit lah. Sebab keputusan pun sakit dah. Ya, balik rumah dia tanya kan, macam mana keputusan darah awak hari ni, gula macam mana, kolesterol macam mana. Jawapan kita okey je, betul tak? Sebab orang rumah kita kenal. Kau kata KO, dia masuk hospital dulu. Ya, kalau kita tunjuk jujur, gula saya tadi 21, kolesterol saya memang bahaya. Ya, orang rumah kita baru dengar keputusan yang kita sampaikan, dia mati dulu. Dia jenis panik, jenis gelabah. Jadi sebagai suami yang faham, dia akan kata okey, gula okey ke bang? Okey. 5.2 okey, cantik. Darah tinggi, lagi cantik. Awak betul ni, raya-raya ni takkan okey. Okey, padahal tak okey. Itu penipuan tak? Ini yang disebut oleh Rasulullah. Ya, sebab isteri kena tengoklah situasi, kondisi dia macam mana. Tapi kalau isteri kita okey, dia tak ada masalah, dia doktor, dia nak dengar laporan betul, dia boleh bantu kita baiki apa kita kata dalam konteks kesihatan, itu sila. Sama juga kata Rasulullah, isteri membohongi suaminya boleh. Ini seni tadi sebab suami ni macam-macam. Ada yang jenis panas baran, ada jenis okey, ada jenis KO, macam-macam. Ada yang jenis dia je betul, kita je salah. Ada jenis tu right on the dot, ada jenis tu pancul sangat, dia nak tepat waktu macam ni. Berbagai-bagai kan. Jadi kita pun berhadapan dengan berbagai-bagai situasi keadaan. Jadi ada ketika kalau kita rasa kita betul dan jujur, memang mudaratlah kita makan penyepak dia lah kan. Betul tak? Boleh jadilah kadang-kadang macam tu kan. Jadi ada ketikanya kita bercakap yang tak betul tentang anak misalnya. Dia tengok suami lah macam mana. Maka itu masuk Rasulullah. Yang ketiga kata Nabi, boleh berbohong, masuk mudahnya tak berdosa walaupun tak betul. Itulah untuk mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Ni yang saya sebut tadi. Jadi kita kena main peranan lah. Lepas tu hadis ni menerangkan kita tentang apa? Tentang tanggungjawabnya.
Sebagai setiap orang Islam, kita ada tanggungjawab untuk mendamaikan pihak umat Islam yang berada di dalam persengketaan. Dan jangan kita menambah lagi minyak tanah dalam api kan. Jangan kita menjadikan suasana tu lebih mudarat. Jadi cari jalan macam mana kita tenang-tenangkan keadaan. Relax. Ni bahasa besar ni, PRN tak lama lagi ni. Ya, tak Julai, Jun kan. Tentang paling lewat Julai lah. Jadi kena hati-hati. Jangan sampai terlepas cakap. Jangan sampai kita tak mengambil peduli orang lain. Ya, sebab perpecahan dalam konteks Malaysia, khusus di negeri Selangor ni, dia alhamdulillah baik. Kita doa yang terbaik. Tapi keadaan tu ada. Ya, suasana tu tunggu masa. Ada. Dia ibarat macam gunung berapi. Ya, yang bawah tu menggelegak aja kan. Silap sikit habis, meletus. Lepas tu kita kena jadi pendamai, kena damaikan keadaan. Ya, kena smart, kena bijak. Jangan kita trigger suasana-suasana ataupun membuat sesuatu boleh menimbulkan sebab kepada perpecahan. Ini maksud Rasulullah. Dan kalau ini berjaya kita lakukan, apa janji Nabi, yakni janji Allah, kita mendapat pahala yang lebih besar daripada puasa sunat, sembahyang sunat dan juga sedekah-sedekah yang sunat. Ya, ini pentinglah. Bagi ini ramai orang Islam dia rajin sembahyang, dia rajin puasa, tapi mulut dia masya-Allah. Ya, dia rajin pergi masjid, tak pernah tinggal 5 waktu, tapi semua orang salah dia betul. Sebab dia ke masjid, ramai orang tak ke masjid. Sebab dia ke surau, ramai orang tinggalkan surau. Ni ramai ni. Yang rajin puasa sunat 6 bulan Syawal, habislah awal. Kita belum raya lagi, dia dah raya dah. Masuk raya tu dah habis 6 Syawal kan. Tapi duk cakap menimbulkan perpecahan kepada orang lain. Ni tak boleh. Sebab tu yang terbaik di kalangan kita, orang yang mendamaikan antara sesama umat Islam. Maka itulah yang boleh saya sentuh. Ya, untuk hadis yang ke-39, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati majlis. Allah jadikan kita orang-orang Islam ini sentiasa dalam mood bersaudara. Allah eratkan perpaduan di antara sesama kita. Allah eratkan silaturahmi sesama kita. Dan insya-Allah umat Islam akan bangkit dalam konteks Malaysia, mudah-mudahan menjadi umat Islam yang hebat, kuat, terbilang, yang menimbulkan kegerunan kepada musuh-musuh Islam insya-Allah Ta'ala. Maka cukup sekadar itu aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.